Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersiaran sekali lagi sebelum kita menyambut Hari Raya Aidiladha, cuti panjang semua orang untuk balik ke kampung. Maklumlah, Hari Raya puasa itu, Aidilfitri tak dapat balik. Tapi mulai hari ni, malam ni, besok semua ramai dah orang akan beratur nak balik ke kampung masing-masing. Dan ini siri kita yang terakhir sebelum kita break untuk bercuti. Pada malam ini kita ada dua orang wakil daripada UMNO dan juga PAS. Ini adalah sesi Muafakat Nasional yang akan kita bicarakan soal-soal perkembangan politik semasa. Di sebelah kiri saya, tokoh pemimpin anak muda, saudara Adnan Seman. Apa khabar Adnan? Sihat? Alhamdulillah sihat. Adnan adalah seorang timbalan ketua bahagian UMNO bahagian Tun Razak. Betul. Dan beliau juga adalah seorang peguam 19 tahun berkecimpung dalam bidang guaman. Kita akan tanya sedikit tentang apa yang berlaku pada hari semalam. Betul. Dalam kes terbaru Datuk Seri Najib Razak. Dan di sebelah Adnan ialah Dr. Muhammad Fuad Saleh. Beliau adalah pesuruh timbalan Pesuruh Jaya 3 PAS Shah Alam, PAS Selangor. PAS Selangor, PAS Shah Alam pula, PAS Selangor. Dan beliau juga adalah seorang penganalisa dan pemerhati politik. Jadi kita ada dua orang kuat Muafakat Nasional hari ini bersama-sama dengan kita. Kita lihat apa pandangan mereka dalam beberapa isu yang akan saya utarakan. Baik Adnan, kita pergi soalan yang mudah dululah. Baik. Okay. Dalam setakat ini dengan perkembangan apa yang berlaku di Dewan Rakyat yang menyaksikan jumlah majoriti yang diperolehi oleh Perikatan Nasional 111 109 111 dan 109. Okey. Jadi orang kata majoritinya setipis kulit bawang. Dengan keadaan kesihatan Datuk Maximus Ong Kili yang uzur, kemudian kes bosku semalam, kemungkinan akan jadi 110 kalau kalah di peringkat rayuan Mahkamah Persekutuan. Kita tak tahu akibatnya macam mana nanti. Ini membuatkan keadaan semakin genting untuk Perikatan Nasional, sama ada mampu boleh bertahan atau tidak. Apa komen saudara Adnan dengan perkembangan semasa yang terkini ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memanggil saya pada malam ini. Dan secara umumnya sebelum kita memulakan kita punya bicara ni, banyak kita nak membicarakan, banyak menjawab apa yang Dr. Azizan sebut tadi. Dari segi composition kerajaan Perikatan Nasional ini memang berada dalam keadaan yang sangat longgar lah. Kita pun sedia maklum bahawa kerajaan yang terbentuk ini, Perikatan Nasional ini, bukan merupakan kerajaan yang terbentuk selepas pilihan raya. Ini adalah kerajaan akibat daripada Perdana Menteri meletakkan jawatan, Tun Mahathir meletakkan jawatan, maka tertubuhlah kerajaan ini. Dan parti-parti yang membentuk kerajaan, komponen-komponen dalam Perikatan Nasional ini bukanlah sebuah perikatan yang terbentuk awal dalam perbincangan. Maknanya banyak perkara-perkara yang sebenarnya masih lagi tidak dipersetujui. Ada perkara yang dipersetujui, ada perkara yang tidak dipersetujui. Dan saya kira dengan jumlah 111 dan 109 ini, dua different ini, menjadikan kerajaan ini sangat longgar dan sangat lemah. Dan ini tidak baik untuk kerajaan dan juga tidak baik untuk negara. Kerana itulah kalau kita lihat desas-desus cakap-cakap bahawa akan berlaku snap election dalam masa terdekat ini semakin kuat kedengaran. Dan mengambil kira apa yang berlaku di mahkamah semalam, P065 P065 ni adalah merupakan Parlimen Pekan. 085 tak salah saya pekan. Dan apabila mahkamah menjatuhkan, mensabitkan 7 pertuduhan dengan hukuman, cuma yang bagusnya dia ada rayuan yang sedang akan difailkan. Tidak difailkan lagi, akan difailkan rayuan, maka ada penggantungan. Mahkamah Tinggi telah membenarkan penggantungan hukuman sehingga rayuan ini didengar di Mahkamah Rayuan. Maknanya dari segi sabitan dan juga hukuman ni tidak lagi ada take effect, mana tak ada kesan lagi. Belum ada apa kesan. Sama ada dari segi perundangan maupun dari segi politik. Maknanya mengosongkan kerusi 085, 86 ni lah maknanya. Jadi dari segi itu
Parlimen Pekan ni masih lagi bertahan, masih lagi Datuk Seri Najib masih lagi ahli parlimen, kan, kerana hukuman tersebut digantungkan sehingga Mahkamah Rayuan didengar, dan saya kira rayuan ini akan didengar lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan kerana mengambil kira semalam Hakim Mahkamah Tinggi Hakim Muhammad Nazlan ni telah membacakan alasan penghakiman. Jadi bermakna alasan penghakiman bertulis telah pun disediakan awal. Maknanya setengah-setengah kes Mahkamah Tinggi memutuskan satu keputusan, dan apabila pihak-pihak membuat rayuan kepada Mahkamah Rayuan, barulah hakim itu akan dia akan sediakan dia punya alasan penghakiman secara bertulis. Kerana alasan-alasan penghakiman ini akan digunakan di peringkat rayuan untuk mahkamah, 3 panel hakim Mahkamah Rayuan untuk review balik dapatan-dapatan fakta dari segi undang-undang maupun fakta yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Dan kalau kita ambil kira alasan telah pun disediakan, bermakna rayuan ini akan didengar dalam tempoh yang cepat, 3 ke 4 bulan. Kemudian akan ada rayuan pula ke Mahkamah Persekutuan. Dan kalau kita kira dari segi tempoh term pilihan raya daripada PRU 14 yang lalu, 5 tahun tu berakhir pada 2023. Maknanya kalau tidak ada snap election, PRU ke-15 akan perlu dilakukan selewat-lewatnya pada 2023. Itu daripada 5 tahun daripada tarikh pertama Parlimen bersidang. Dan tetapi kalau snap election tu berlaku dalam tempoh terdekat, hujung tahun ataupun awal tahun depan, saya kira proses perundangan keadilan terhadap Datuk Seri Najib ini akan berlaku selepas pilihan raya lah. Maknanya selepas akan berlarutan. Mana selepas pilihan raya kalau snap election itu berlaku awal. Dan saya percaya bahawa rata-rata pengalisa politik maupun pemimpin-pemimpin politik yang berada di kedua-dua belah pihak maupun di peringkat Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan, saya percaya kedua-dua pihak boleh bersetuju bahawa satu pilihan raya umum snap election ni perlu dilakukan segera, kerana dengan jumlah 2 ataupun 3 majoriti kerusi dalam Dewan Rakyat ini menjadikan kedudukan Perdana Menteri itu juga sangat lemah. Sangat lemah, dan ini mengganggu soal pentadbiran, soal dasar-dasar yang nak dilakukan, soal keyakinan pelabur dan sebagainya. Dan juga rakyat di bawah juga rasa gelisah. Kita lihat di bawah juga gelisah. Perbincangan tentang politik ni mengambil banyak masa orang, mengambil banyak masa semua pihak, dan ini tidak produktif untuk negara. Dan saya kira memang sampai masanya untuk Perdana Menteri mempertimbangkan segera mendapatkan persetujuan semua parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional. Saya sebut komponen ni bukan bermakna Perikatan Nasional telah tertubuh, tapi untuk lebih mudah difahami kerana parti-parti ini menyokong Tan Sri Mahyudin sebagai PM, kita anggaplah sebagai komponen. Walaupun kita tahu Perikatan Nasional ni tidak merupakan satu parti yang berdaftar, tidak ada berdaftar, tidak ada sebarang perjanjian, tidak ada sebarang persetujuan secara bertulis. Berbanding kalau kita lihat dalam konteks Barisan Nasional, dia merupakan parti yang berdaftar, ada komponen-komponen parti yang membentuk, ada piagamnya. Kemudian kita pergi kepada Muafakat Nasional. Muafakat Nasional juga kita tidak ada parti yang berdaftar, tetapi Muafakat Nasional telah ada piagamnya, telah ada perjanjian dan persetujuannya. Dan malahan dari segi gerak kerja politik di peringkat pilihan raya kecil hingga ke akar umbi, PRK Cini itu hari adalah merupakan satu PRK yang menunjukkan sejauh mana Perikatan Nasional itu bergerak dalam satu unit. Tetapi jika dibandingkan dengan PRK yang lalu, saya lihat di Cini ini tidak nampak dari segi Perikatan Nasional itu benar-benar wujud. Ada benar pemimpin daripada Bersatu datang, tapi tidak turun. semantap Muafakat Nasional. Tidak semantap Muafakat Nasional. Dari segi gerak kerja antara UMNO dan PAS tu, doktor, kita nampak dia punya gerak kerja itu begitu kemas. Kita nampak telah ditubuhkan jawatan kuasa Muafakat Nasional di peringkat Parlimen dan kawasan. Maknanya di peringkat PAS kawasan dan juga Parlimen bahagian Bandar Tun Razak. Contoh saya, dari bahagian saya, kita dah ada dah dia punya jawatan kuasa dia. Kita dah ada satu sekretariat Muafakat Nasional, dan begitu juga di bahagian-bahagian UMNO dan juga kawasan-kawasan PAS yang lain. Tetapi di peringkat Perikatan Nasional, setakat hari ini belum ada lagi turun ke akar umbi. Dan ini adalah perkara-perkara yang perlu diperhalusi oleh pimpinan-pimpinan tertinggi parti dalam mengukuhkan Perikatan Nasional. Cuma keputusan semalam saya anggap satu keputusan yang akan menjadi cabaran kepada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, kerana Datuk Seri Najib ini merupakan pemimpin yang popular dalam UMNO. Kita lihat dari segi sokongan penyokong-penyokong UMNO begitu kuat. Malahan kalau kita lihat Datuk Seri Najib ini mendahului mana-mana pemimpin parti politik dalam media sosial. Begitu berpengaruh di media sosial, begitu mendapat liputan meluas, komen-komennya disebar luas. Pengaruhnya besar. Pengaruhnya cukup besar. Dan kalau kita lihat gerakan Bosku itu sendiri begitu disambut begitu ramai oleh rakyat di luar. Malahan kalau kita lihat dia turun di mana-mana kawasan, dia jauh lebih popular. Malahan dia telah meninggalkan Tun Mahathir begitu jauh. Tun Mahathir satu ketika dulu merupakan pemimpin yang dilihat begitu popular.
Hari ini populariti itu ada pada Datuk Seri Najib. Maka kita belum nak bicara soal perundangan, tapi dari segi politiknya, keputusan semalam memang menimbulkan rasa kecewa di kalangan penyokong-penyokong Datuk Seri Najib, dan ini menjadi cabaran kepada pemimpin-pemimpin parti dalam menentukan hala tuju parti. Okey. Doktor, dengan perkembangan setakat ini yang berlaku, tidak spesifik kepada apa yang berlaku semalam, setakat ini pada kacamata doktor yang melihat dari sudut PAS pula, bagaimana pendapat doktor melihat kepada keperluan untuk mengadakan pilihan raya dalam keadaan perkembangan-perkembangan yang kita rasakan agak begitu mencabar keutuhan Perikatan Nasional itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor lagi menjemput saya untuk datang ke sini, berkongsi idea dan pengalaman. Satu perkataan yang saya sebutkan di awalnya ialah rakyat lega. Dengan tertubuhnya kerajaan Perikatan Nasional, rakyat lega kerana tak ada lagi DAP dalam kerajaan. Betul. Kalau kita pergi lawat di banyak media sosial, itulah rata-ratanya bagaimana rakyat merasa amat tertekan dalam masa 22 bulan yang PH memerintah Malaysia. Baik, kita pergi kepada keadaan semasa sama ada sebelum keputusan Datuk Seri Najib Tun Razak semalam hingga semalam dan hari ini. Soalan pertama ialah, apakah PN mampu mengekalkan sokongan rakyat sehingga PRD15 nanti? Itu persoalannya. Sehingga PKPP diumumkan, nampaknya rakyat masih bersama dengan kerajaan. Cuma yang saya risaukan ialah bila sampai bulan Oktober nanti, bila moratorium diangkat, kecuali petang ni ada pengumuman baik untuk rakyat akan mula terasa. Sekarang pun dah mula terasa dah, 40,000 ke 60,000 rakyat berhenti kerja, hilang pekerjaan, hilang mata pencarian. Tapi mereka masih menyokong lagi Perikatan Nasional kerana faktor tadi. Rakyat lega sebab DAP tak ada. Tapi sampai bila? Ini persoalannya, sampai bila? Apakah PN mampu menarik hati rakyat hingga PRD15, ataupun MN yang berjaya mampu menarik hati rakyat? Kalau dilihat kepada kerjasama PAS UMNO, bermula dengan PRK Sungai Kandis, kemudian PRK Swistia, kemudian kita pergi ke Semenyih, lepas tu ke Rantau, Kamera Highland dulu, Kamera Highland, Rantau, dan kita pergi ke Johor, Tanjung Piai, dan Kimanis. Last kali baru ni di Chini. Chini adalah tempat pertama PN teruji. Betulkah PN ni wujud dalam konteks politik Malaysia, ataupun hanya MN saja yang sebenarnya wujud untuk membantu mempertahankan kerajaan Malaysia, menyelamatkan negara daripada tak ada pemerintah apabila Tun Mahathir meletakkan jawatan. Baik. Dan insya-Allah kita akan uji lagi pada PRK Slim tak lama lagi. Saya amat risau apabila telah mula terdengar suara rakyat. PN ni nak bawa rakyat ke mana? Nak bawa Malaysia ke mana sebenarnya? Ini persoalan yang perlu kita tanyakan. Betul, UMNO ada dalam Perikatan Nasional, PAS ada dalam Perikatan Nasional, Bersatu ada dalam Perikatan Nasional. Itu tiga parti tonggak, boleh katakan parti tonggak Melayu yang merupakan tonggak kepada Malaysia. Dengan bantuan rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak, kita mampu bertahan. Tetapi angka 111 dengan 109, walaupun diambil kira Datuk Mr. Ong Kiri dan juga timbalan speaker yang tak ada, yang tidak mengundi. Persoalan besar ialah, apakah angka ini boleh meyakinkan pelabur untuk terus melabur di Malaysia? Walaupun terdengar urut-urut rakan-rakan di Indonesia nak buka pejabat di Malaysia kerana COVID di Indonesia agak tidak terkawal berbanding dengan Malaysia, namun ada kekangannya kerana politik tadi. PN walaupun sekarang sebagai kerajaan hanya ada 2 majoriti. Bayangkan kalau berlaku sesuatu kepada mana-mana ahli parlimen dalam PN dalam keadaan nak meluluskan bil dan sebagainya. Dan kita lihat apa yang berlaku sebenarnya dalam PN hari ini,
kita belum nampak hubungan yang betul akrab antara parti-parti. Apabila ada di dalam kalangan pemimpin yang duduk dalam PN seolah membelakangkan parti A dan parti B. Yang ini perlu dibetulkan dulu sehingga satu ketika nanti rakyat melihat memanglah PN ni harapan untuk menyelamatkan Malaysia. Tapi hari-hari ni belum nampak lagi keadaan itu. Perbezaan je masih banyak lagi. Terlalu banyak, masih jauh lagi. Misalnya ada tindakan, contoh saya bagi contoh. YB Zuraidah mengumumkan akan mengadakan pilihan raya PBT. Sedangkan naratif itu adalah naratif PH. PAS dan UMNO dari dulu lagi menyuarakan pilihan raya PBT tak boleh dibuat. Tapi kenapa YB Zuraidah mengemukakannya? Dan saya betul sudah ada dalam senarai Aturan mesyuarat aturan Dewan. mesyuarat. Yes. Betul. Apa tujuan sebenarnya? Begitu juga dengan IPCMC. Ditentang oleh PAS, ditentang oleh UMNO. Tetapi masih ada usul yang akan dibawa mengenai IPCMC dalam aturan mesyuarat Dewan. Dan ini menggusarkan saya sebenarnya. Mungkin makcik Kiah kat kampung tak berapa nampak. Sebab anaknya belum balik ke kampung. Kan? Bila anak balik ke kampung raya nanti, dia mungkin bercerita. Untuk memudahkan makcik Kiah memahami suasana ini. So, apakah Perdana Menteri dapat buat sesuatu untuk memperkukuh PN bagi menghadapi PRU 15 yang saya jangka tak lama. Dia tak akan melepasi bulan April tahun depan. Itu jangkaan saya lah. Wallahualam. Buat masa ni. Ada nak tambahan? Okey, kalau saya tambah sikit lah dari segi politiknya. Perdana Menteri ni dia kena set satu hala tuju yang jelas dalam Perikatan Nasional. Dan benda ni mesti dibawa oleh Perdana Menteri. Maknanya dia sendiri kena sebagai satu individu penting dalam negara dan sebagai peneraju kepada Perikatan Nasional. Kerana dia adalah kapten. Dia adalah kapten. Dia kena tunjukkan satu hala tuju yang jelas. Dia sendiri kena tunjuk hala tuju yang jelas. Dan sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang banyak perkara-perkara yang menimbulkan permasalahan. Kita ambil sebagai contoh kita lihat pelantikan speaker contohnya pelantikan speaker. Maknanya dia daripada pengerusi SPR. Lantikan daripada Pakatan Harapan. Jadi ini adalah satu individu yang sebenarnya tidak disukai oleh penyokong-penyokong Muafakat Nasional. Maknanya dari segi UMNO dan PAS bukan calon favourite lah. Bukan calon favourite. Ya, betul. Kita mengkritik dia dalam banyak isu. Kita mengkritik dia dalam banyak perkara. Tetapi apabila Perikatan Nasional terbentuk, Bersatu ni mendapat orang kata talian hayat untuk membentuk kerajaan, apabila pengerusi Bersatu meletakkan jawatan, Perdana Menteri itu meletakkan jawatan, maka Kerajaan Pakatan Harapan itu terkubur, dan terbentuklah Kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan Perikatan Nasional ini bukan bermakna Bersatu menarik UMNO dan PAS menjadi kerajaan. Sebenarnya kalau kita lihat dari satu sudut yang lain, inilah yang sering diulang-ulang. Tapi sebenarnya tidak. Bagi saya, apabila Pakatan Harapan itu tumbang, Bersatu kembali menjadi kerajaan dengan bantuan daripada UMNO dan PAS. Dari bantuan daripada Barisan Nasional. Maka sokongan yang diberikan oleh kedua parti. Kalau sekiranya sokongan ini tidak diberikan, maka tidak akan terbentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Suka ataupun tidak suka, perkara ini perlu diakui oleh pimpinan-pimpinan Parti Bersatu. Kerana Parti Bersatu ni merupakan parti yang paling kecil. Kalau kita lihat prestasi PRU 14 pun, prestasi Parti Bersatu ni tidak memberangsangkan pun. 11 kursi parlimen je dia menang. Kalau nak bandingkan dengan UMNO contohnya, ini bukan soal rivalry, tapi ini kita cerita tentang fakta. Faktanya ini, realitinya ini. You suka ataupun tidak suka, you kena akui bahawa Bersatu ini parti yang kecil. Jadi bila mereka membentuk kerajaan, mereka menjadi Perdana Menteri tidak boleh merasakan bahawa dia berada dalam kedudukan yang kuat. Jadi perasaan perbincangan perlu dibuat dengan parti-parti yang membentuk kerajaan dalam apa jua perkara, terutama lagi soal-soal pelantikan jawatan-jawatan yang penting dalam negara, dalam kerajaan. Pelantikan speaker Dewan Rakyat ni penting. Perlu juga mendapat orang kata apa, perbincangan dengan parti UMNO dengan PAS. Termasuklah isu-isu yang disebut oleh doktor tadi, kan? Kalau kita lihat soal pilihan raya PBT, Zuraidah nak bawa misalnya, YB Zuraidah nak bawa. Ini sebenarnya mengguris perasaan Parti UMNO dan juga Parti PAS. Dan ini susah kita nak jawab kepada kita punya akar umbi. Bagaimana kita nak memperjelaskan kepada akar umbi kalau Kerajaan Perikatan Nasional mengambil pendekatan membawa usul ini, menyokong usul ini, kan? Jadi ini apa akan jadi kalau ada mana-mana parti gabungan tidak mahu mengundi untuk menyokong usul ini? Dia usul tersebut memang tidak akan diluluskan.
dan ia juga akan menggambarkan bahawa Perdana Menteri juga tidak mendapat sokongan majoriti dari satu aspek. Walaupun ianya bukan usul, tidak percaya kepada Perdana Menteri, dia bukan usul. Dia specifically usul tersebut untuk apa? Tapi dia akan kalah lah. Dia akan kalah. Sebab itulah dalam membentuk kerajaan, saya kira penting untuk semua pihak yang membentuk kerajaan ini perlu ada perbincangan. Perlu ada dari masa ke semasa perbincangan. Sebab itu kita ambil contoh Barisan Nasional. Kita tak boleh nafikan ketika Barisan Nasional membentuk kerajaan, menerajui negara kita dari segi dasar dan juga perbincangan antara parti-parti yang ada dalam Barisan Nasional itu sangat jelas dan sangat terang dari segi apa pun dia punya hala tuju. Dalam apa-apa perkara, kalau MCA tidak berpuas hati, akan ada perbincangan di meja rundingan. MIC tentang kaum media akan ada perbincangan di meja rundingan. Kemudian apabila terbentuk Mufakat Nasional, kita lihat hubungan antara UMNO dan PAS itu juga mengambil prinsip yang sama. Perbincangan demi perbincangan dibuat untuk capai kepada Mufakat Nasional. Dan sebab itu kita lihat ada pejabat sekretariat, ada perbincangan dari masa ke semasa, pimpinan parti UMNO dan PAS duduk bersama untuk berbincang. Yang ini tidak ada di dalam konteks Perikatan Nasional, tak nampak. Maknanya Tan Sri Mahyudin tidak mengambil pendekatan secara terbuka untuk dari masa ke semasa memanggil pimpinan-pimpinan parti dan mengukuhkan Perikatan Nasional. Dan tentulah keputusan-keputusan yang dibuat itu akan ditafsirkan, dinilai sama ada keputusan-keputusan ini mengambil kira prinsip Perikatan Nasional tadi. Saya rasa Tan Sri Mahyudin ada memanggil ketua-ketua parti. Panggil. Cuma tidak mewakili parti secara khusus, maksudnya tidak panggil jawatankuasa parti di peringkat persekutuan. Tidak panggil AJK PAS Pusat, AJK UMNO dan juga AJK Bersatu untuk duduk bincang bersama. Yang ada ialah perbincangan antara 3 presiden, 3 atau 4 presiden parti. Yang pada saya tak cukup kuat lagi. Sepatutnya dia melibatkan perbincangan di semua peringkat seperti yang Mufakat Nasional lakukan sekarang ini. Penubuhan jawatankuasa di peringkat negeri, di peringkat parlimen, ya. Jadi sekiranya itu ada dilakukan, dan saya yakin rakyat juga melihat, dan UMNO setepas juga boleh berlapang dada untuk menerimanya sekiranya itu dilakukan. Betul. Sekiranya ada perbincangan. Ya, saya tak nampak PAS dan UMNO akan menentangnya. Dia kena ada proses tu. Proses tu kena dibuat untuk membolehkan kerjasama tu nampak lebih kemas. Dari segi soal mencapai keputusan, dalam saya sebut tadi soal pelantikan penting ini, kalau proses itu tidak, mungkin proses itu dibuat, tetapi bagaimana you menilai proses itu berlaku ataupun tidak adalah berdasarkan keputusan yang dibuat. Jadi contohnya kalau keputusan pelantikan speaker, kemudian ada suara-suara sumbang di belakang, dalam parti PAS misalnya, dalam UMNO misalnya, mempertikaikan kenapa lantik orang ni, tak ada orang lain ke contohnya kan. Ramai lagi orang lain yang layak misalnya. Dan inilah yang akan menimbulkan, orang kata apa, rasa tidak puas hati dan menunjukkan seolah-olah tidak ada perbincangan, seolah-olah tidak ada proses rundingan. Ini yang penting. Yang menarik dalam perbincangan kita hari ini ialah sekarang ini kita dalam peringkat pemulihan dari musibah COVID-19 ini. Jadi sekarang adalah suatu masa di mana kewibawaan dan keupayaan Perdana Menteri akan benar-benar teruji untuk bawa negara ke tahap yang seterusnya, iaitu yang paling penting sekarang ini bagaimana nak mengurus perbezaan-perbezaan yang ada di dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Mungkin ada benda yang doktor nak komen. Sebagai seorang peneraju dalam kerajaan yang kuasa berada di tangan Perdana Menteri, walau tak sekuat mana, kita kena akui dia adalah Perdana Menteri, dan dia punya advantage untuk memanggil mesyuarat pada bila-bila masa dengan semua ketua parti dan membincangkan apa saja perbezaan pendapat dan mencuba mengecilkan perbezaan. Untuk hapus saya rasa agak mustahil, agak sukar. Syukur orang dapat mengecilkan perbezaan ini supaya dia dapat mengurangkan rasa tak puas hati dalam kalangan anggota parti yang melihat dari bawah. Sebagai contoh, disebut tadi jawatan-jawatan dalam GLC dan sebagainya, dia juga menjadi masalah asalnya. Namun sekarang dah mula reda apabila telah ada pelantikan dan rakyat boleh menerima. Kalau ini lakukan terus sehingga ke peringkat atasan, apa saja masalah yang timbul, dan saya yakin pelantikan speaker juga telah pun diselesaikan, cuma mungkin tidak diwar-warkan apakah penyelesaiannya. Tapi dengan pelantikan speaker dan timbalan speaker daripada UMNO, rasa itu juga meredakan keadaan. Maknanya sekarang ini anggota parti dah boleh menerima kewujudan Perikatan Nasional,
walaupun belum rasmi adanya sebuah piagam dan juga ikatan, namun peristiwa semalam dengan peristiwa semalam agak sedikit menggugat kepercayaan sebahagian besar ahli UMNO kepada Perdana Menteri dan PN. Kerana bukanlah nak kita minta supaya Perdana Menteri campur tangan dalam urusan mahkamah, namun apakah tidak boleh lakukan sesuatu oleh Perdana Menteri sebagai seorang Perdana Menteri untuk melihat rakannya yang berada di situ untuk membantu misalnya. Cuma ialah benda dah berlaku sekarang, apakah next step, langkah seterusnya yang boleh dilakukan? Kerana ada barisan pemimpin UMNO yang sedang menghadapi kes di mahkamah yang banyak. Apakah nak dibiarkan saja berterusan langkah ini sehingga PRD 15, sehingga PN tumbang kerana ataupun satu PN persatu juga akan tumbang dan kalah di mahkamah? Jadi ini antara perkara yang Perdana Menteri perlu fikirkan dalam semasak-masaknya untuk melihat supaya keyakinan rakan dalam PN masih ada kepada beliau. Betul, saya bersetuju bila Perdana Menteri sebut dia takkan campur urusan mahkamah, yang itulah sepatutnya. Tetapi perisi ada usaha sebelum sampai ke mahkamah. Kita lihat kes Lim Guan Eng sebagai contoh. Sedang dibicarakan, tiba-tiba AG mengarahkan supaya dia dibatalkan, ditarik balik. Atas asas apa? Kan? LTTE misalnya, dan kerja unit khas untuk menjadi LTTE bukan kerja sehari dua, tapi tiba-tiba dilepaskan. Arahan daripada Peguam Negara. Ya. Kenapa perkara yang sama tidak boleh dibuat kepada kes-kes yang mungkin akan dihadapi oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang akan datang? Saya bukan menyokong mereka buat salah, tapi apakah tindakan itu tidak boleh dilakukan sebagai seorang kapten kapal untuk menyelamatkan orang dalam kapalnya yang akan ada kesan kepada kapal keseluruhannya. Ini yang kita fikirkan. Kerana kadang-kadang tindakan politik adalah satu perkara yang tak boleh kita tak boleh terima oleh akal biasa. Yang ini yang sebenarnya memerlukan seni politik yang tersendiri. Dan sebagai orang seni dalam politik yang lama, Tan Sri Muhyiddin telah pernah memegang jawatan timbalan Presiden, memegang jawatan timbalan Perdana Menteri dan sekarang Perdana Menteri. Dia sepatutnya lebih tahu, kerana yang ada dalam UMNO ni semua rakan-rakan lama dia. Kerana dia pun berada dalam UMNO lama. Dalam sebahagian PH juga rakan-rakan lama dia. Apakah dia tak boleh berfikir dan berunding untuk cuba mengatasi masalah ini supaya ahli UMNO yang ada hari ini masih terus meletak kepercayaan kepada dia sebagai Perdana Menteri dan bakal PM selepas PRD 15. Ini yang sebenarnya Tan Sri Muhyiddin perlu berbincang dengan kesemua ketua parti untuk melihat bagaimana kita nak cuba selesaikan masalah ini seperti menarik rambut dan tepung dan menentukan hala tuju seterusnya. Ya. Betul. Okey, Saudara Adnan, dari segi perspektif undang-undang, tadi doktor dah sebut tentang apakah tidak boleh tidak boleh dilakukan. Of course ada separation of power yang jelas dalam konsep sebuah negara demokrasi, pemisahan kuasa itu di antara judiciary, legislatif dan juga eksekutif. Baik, tetapi Peguam Negara yang mempunyai budi bicara yang luas, sama ada nak menerus atau menarik sebarang pendakwaan, itu diletakkan di bawah Peguam Negara, dan Peguam Negara berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ya. Secara peribadi, kalau tanya saya sebagai seorang peguam, bagi saya keputusan Perdana Menteri untuk tidak campur tangan dalam apa jua proceeding yang berjalan di mahkamah ini, bagi saya ini adalah keputusan yang tepat. Kita sudah sampai masanya dalam konteks pemisahan cabang, 3 cabang dalam negara ini perlu dilihat secara jelas dan dihormati. Rule of law ni perlu dihormati. Dari zaman BN kita pergi kepada PH, hari ini kita pada PN. Bagi saya ini adalah satu keputusan yang tepat, iaitu Perdana Menteri tidak campur tangan dalam apa jua proceeding di mahkamah. Itu penting, itu prinsip asas. Itu prinsip rule of law. Itu rule of law, itu prinsip asas. Okey. Kemudian kita pergi kepada kes Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib punya kes, pertama kita harus faham ini adalah pendakwaan yang dibuat ketika Kerajaan Pakatan Harapan. Dan of course tentu ramai orang mempertikaikan soal pelantikan yang Arif Muhammad Nazlan sebagai hakim yang mendengar kes ini.
kerana beliau merupakan hakim yang mendengar kes komersial, kemudian dipindahkan untuk mendengar kes jenayah, kes Datuk Seri Najib, dan malahan kes-kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin UMNO ataupun sebahagian-sebahagian kes yang melibatkan juga YMP di bawah Hakim didengar Azlan. di bawah dengan hakim yang sama. Jadi ini menimbulkan persepsi yang negatif. Kita tidak mempertikaikan kewibawaan hakim. Saya pun melihat CV hakim ni seorang hakim yang baik, pengalaman dari segi komersial yang cukup luas. Tetapi bukan kriminal. Bukan kriminal. Ini dan pemilihan ini tentulah akan menjadi satu perkara yang dipertikaikan. Satu pihak akan kata kenapa pilih hakim begini, kenapa tak pilih hakim yang lebih berpengalaman dalam kes jenayah misal. Ini adalah satu perdebatan. Tetapi apa yang kita nak sampaikan adalah keadilan itu bukan hanya dilakukan dalam mahkamah, tetapi keadilan itu perlu dilihat di luar sana, dilakukan. Ini penting. Sebab itulah Pakatan Harapan ini apabila mereka menang pilihan raya, mereka menggugurkan kes-kes yang berprofil tinggi. Paling ketara ialah kes Ling Hua Eng. Paling ketara kerana kes itu telah berjalan bicara dia. Saksi-saksi telah pun dipanggil. 25 saksi telah dipanggil, kes telah berjalan. Malahan kalau kita lihat fakta kes ini, tidak jauh bezanya dengan kes-kes yang sebelum yang pernah berlaku. Pemimpin UMNO yang Kes pernah Teritorial misalnya. Ya. Jadi inilah yang menimbulkan persepsi. Maka ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan, mereka membenamkan rule of law. Mereka campur tangan dalam segala prosiding mahkamah. Mereka memilih kes-kes mana yang mereka nak gugurkan. Seorang ahli parlimen yang berdepan dengan kes pertuduhan rasuah, pertuduhan rasuah di mahkamah yang sedang dibicarakan, mereka lantik sebagai Menteri Kewangan. Jadi dari segi soal integriti, soal rule of law ni, Pakatan Harapan memang membenamkan terus. Sebab itu saya lihat kerana tindakan-tindakan Pakatan Harapan ini, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ini menyebabkan rakyat yang memilih mereka merasa bahawa Pakatan Harapan ni tidak layak menjadi kerajaan dan bercakap soal integriti, soal rule of law, tidak layak sebab mereka sendiri langgar semua benda ni. Jadi atas prinsip itu, apa yang dibuat oleh Perikatan Nasional ni bagi saya penting. Kita ingin membawa negara kepada satu keadaan yang lebih baik. Maknanya Perdana Menteri mengambil keputusan tidak campur tangan. Itu betul. Kembali kepada kes Datuk Seri Najib. Soal campur tangan Perdana Menteri ini soal politik. Tetapi dari segi kes Datuk Seri Najib ini, kerana pada awal tadi yang saya sebut, maknanya pertuduhan-pertuduhan yang dibuat kepada pemimpin-pemimpin UMNO ini dibuat bukan hanya berasaskan kepada perundangan, tetapi berasaskan kepada politik. Motif politik. Kerana Pakatan Harapan dia nak tunjukkan bahawa betul mereka ini adalah perompak, mereka ini adalah pencuri. Yang inilah yang diulang sehingga kan Tun Mahathir sendiri menyebut dalam Dewan Rakyat tentang perkara yang sama. Jadi dia ulang-ulang setiap hari. Dan untuk membuktikan perkara ini benar, maka perlu ada pendakwaan di mahkamah. Yang ini tidak bagus. Apabila daripada awal lagi telah naratif itu telah diberikan sebegitu, maka pendakwaan pun dibuat satu demi satu untuk membuktikan bahawa ini benar. Dan inilah yang menjadi masalah. Maka apabila pendakwaan telah dibuat dan pemilihan hakim yang dibuat daripada awal juga menimbulkan tanda tanya, maka keputusan semalam juga menimbulkan tanda tanya. Walaupun mungkin keputusan hakim itu dibuat secara telus, tetapi persepsi awal yang terbentuk menuju kepada pembicaraan kes maupun kepada keputusan itu tidak memberikan satu naratif yang positif kepada kerajaan. Jadi apa yang Perdana Menteri buat ni penting. Sekarang saya nak cerita dari kes Datuk Seri Najib didapati bersalah 7 pertuduhan. Dan tentulah kalau tanya Tan Sri Shafie, dia tidak bersetuju dengan keputusan tersebut pasal dia peguam yang mengendalikan kes tersebut. Sekarang ini adalah satu keputusan seorang hakim. Seorang hakim yang dilantik ketika kerajaan Pakatan Harapan, kemudian untuk mendengar mana dia dipilih ketika itu, dan dia pula dilihat orang kata membuat keputusan. Kalau saya tak meneliti keputusan penuh, tetapi keputusan tu bila dibuat, ini adalah dapatan peribadi dia sebagai hakim. Satu hakim single pada pandangan dia. pada pandangan dia. Sebagai peguam, saya dah 19 tahun jadi peguam dan saya juga mengendalikan kes mahkamah. Kita pergi turun naik mahkamah. Ada kes-kes yang di mana hakim Mahkamah Tinggi membuat satu keputusan. Kita tidak boleh mengatakan keputusan itu ada unsur-unsur tekanan. Kita tak boleh kata ada unsur-unsur yang tidak benar, ada unsur-unsur politik dan sebagainya. Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada profesionalisme dia sebagai hakim, tanggungjawab dia sebagai hakim. Segala prinsip-prinsip perundangan itu dia akan ikut. Macam mana dia membuat dapatan fakta dari segi undang-undang dan fakta dan membuat keputusan. Tetapi apabila kes itu dibawa ke Mahkamah Rayuan, hakim Mahkamah Rayuan 3 hakim mungkin mempunyai pandangan yang berbeza berdasarkan fakta yang sama, berdasarkan keterangan yang sama. 750 exhibit kes Datuk Seri Najib ni, 750 exhibit ni, dokumen yang begitu banyak. Perbicaraan 94 hari. Ini merupakan satu kes yang perbicaraan dia cukup panjang, melibatkan 96 orang saksi. Maknanya 57 daripada pendakwaan, 19 daripada pembelaan. Saya buat kes, saya tak pernah buat kes sebanyak ni. Sebanyak ini dia punya saksi, doktor. Maknanya 96 orang saksi,
750 exhibit. Maknanya begitu banyak dokumen, betul banyak saksi, keterangan-keterangan yang diberikan, percanggahan dan sebagainya, yang ini kata A, yang ini kata B. Jadi dapatan seorang hakim ini boleh dibawa kepada Mahkamah Rayuan untuk dinilai semula oleh 3 panel hakim Mahkamah Rayuan untuk menilai berdasarkan kepada fakta-fakta yang dibentangkan di mahkamah, pembelaan-pembelaan yang diberikan di mahkamah ini, sama ada Hakim Muhammad Nazlan ini mencapai satu dapatan yang tepat, yang betul dan menggunakan undang-undang yang betul. Betul. Ini akan dicabar di Mahkamah Rayuan dan ada tiga hakim yang lebih senior. Kita kena ingat dari segi proses seniority pula, Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan ni hakimnya lebih senior. Setelah mereka menjadi Hakim Mahkamah Tinggi, mereka berpengalaman mengendalikan kes dan KPI apa semua, mereka pun dinaikkan ke Mahkamah Rayuan. Kemudian mereka dinaikkan ke Mahkamah Persekutuan. Dan tentunya Hakim Mahkamah Rayuan ini merupakan hakim yang lebih senior, lebih berpengalaman. Naik ke Mahkamah Persekutuan, hakim yang lebih senior. Jadi proses ini adalah untuk memberikan keadilan kepada siapa saja tertuduh ataupun pihak-pihak dalam prosiding mahkamah. Jadi kes Datuk Seri Najib ini hanya permulaan awal. Mahkamah Rayuan akan menilai. Saya ada kes yang saya kalah di Mahkamah Tinggi, betul Saya punya klien kalah, kena bayar ganti rugi, kena bayar tuntutan 2 juta, 3 juta. Selepas perbicaraan panggil saksi berdasarkan dokumen, hakim yang sama membaca segala dokumen yang ada, membaca keterangan-keterangan saksi, kemudian membuat keputusan membenarkan tuntutan. Katalah 2.4 juta, membenarkan tuntutan. Dan dia punya alasan penghakiman dia. Saya merayu ke Mahkamah Rayuan, 3 hakim Mahkamah Rayuan mendengar hujahan yang sama. Berdasarkan fakta yang sama, berdasarkan keterangan yang sama. Hakim Mahkamah Rayuan mempunyai pandangan yang berbeza. Jadi Hakim Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan dan mengubah keputusan Hakim Mahkamah Tinggi. Ini berlaku. Saya ada beberapa kes yang mempunyai keadaan sebegini. Saya kalah di Mahkamah Tinggi, merayu Mahkamah Rayuan, menang Mahkamah Rayuan. Pergi Mahkamah Persekutuan, saya menang di Mahkamah Persekutuan. Ini contoh. Sebagai contoh, kalau kita ambil kes Datuk Ibrahim Ali, misal ini contoh. Datuk Seri Anwar Ibrahim saman utusan for defamation. Kemudian Datuk Ibrahim Ali difilekan committal proceeding. Proceeding pengkomitan. Kerana ada seorang ahli perkasa menulis satu artikel yang menghina hakim. Jadi Siva Rasa, peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim memfilekan pengkomitan kepada Datuk Ibrahim Ali dan juga ahli perkasa yang menulis artikel ini. Dan di Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Tinggi mendapati penulis artikel tersebut bersalah dan juga Datuk Ibrahim Ali sebagai Presiden Perkasa bersalah. Maka Datuk Ibrahim Ali dikenakan penjara 1 hari dan denda RM20,000. Ini keputusan hakim berdasarkan hujahan yang diberikan, berdasarkan fakta-fakta, dokumen-dokumen affidavit yang dimasukkan, segala fakta-faktanya. Dan ketika itu Datuk Ibrahim Ali memakai satu peguam lain. Saya diminta mengambil alih kes tersebut di Mahkamah Rayuan. Saya pergi Mahkamah Rayuan dan dalam kes Ibrahim Ali ini, Majlis Peguam, Presiden Majlis Peguam Steven Tiru masuk sebagai amicus curiae, sebagai rakan kepada mahkamah. Maknanya Ibrahim Ali berlawan dengan 2 pihak, satu Anwar Ibrahim, satu lagi Majlis Peguam. Maknanya Majlis Peguam menyokong permohonan Datuk Anwar Ibrahim untuk komitkan Ibrahim Ali ini. Saya pergi ke Mahkamah Rayuan, saya berhujah depan 3 hakim dan 3 hakim bersetuju dengan hujahan saya berdasarkan fakta yang sama, berdasarkan keadaan yang sama, dokumen yang sama, bukti yang sama. Hakim kata tidak patut kena komit. Jadi Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan mahkamah. Ini contoh. Jadi saya ada beberapa kes, termasuk kes Ling Gua Eng saman. Ada kes akan pergi ke Federal Court lepas bulan 9 nanti. Maknanya inilah proses prosiding mahkamah. Jadi kita kena faham, Datuk Seri Najib didapati bersalah di Mahkamah Tinggi, ianya bukan pengakhiran. Maknanya kalau bukan muktamad. Bukan muktamad, bukan pengakhiran. Malahan keputusan itu akan dibawa kepada peringkat yang lebih tinggi, yang mana hakim-hakim yang akan menilai keterangan-keterangan ini lebih senior, dan mungkin mereka akan meneliti kes ini sangat mendalam kerana ini kes melibatkan Perdana Menteri ke-6. Ini merupakan kes yang paling besar dalam sejarah negara. Landmark case. Ini landmark case, satu kes yang cukup besar. Itu saya sebut tadi, 750 exhibit kan, 96 orang saksi, bukan satu jumlah yang sikit. Begitu ramai yang memberikan keterangan, dan tentulah kes ini menjadi perhatian seluruh dunia, menjadi perhatian seluruh negara, perhatian kepada semua pengamal undang-undang. Dan kes ini akan kemudiannya direportkan. Maknanya kalau kita lihat setiap kes-kes ini akan dimasukkan dalam jurnal. Dia akan keluar dia punya keputusan alasan penghakiman bertulis, fakta kesnya, dan kes ini akan dibaca. Kes ini akan dirujuk, dibaca dan juga akan mula dibahaskan di peringkat universiti juga. Di fakulti-fakulti undang-undang juga akan menilai kes ini. Jadi inilah pentingnya proses perundangan. Dan saya anggap kita jangan orang kata apa, terus membuat kesimpulan bahawa Datuk Seri Najib bersalah. Yes, bersalah ketika ini. Keputusan pada peringkat mahkamah tinggi. Mahkamah Rayuan belum selesai, Mahkamah Persekutuan belum selesai, dan banyak kes yang kalah di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan tidak setuju, batalkan. Jadi kita tidak boleh membuat keputusan awal.
Saya lihat dah ada pengkritik Datuk Seri Najib, malahan pengkritik UMNO bersorak dengan keputusan ini dan membuat komen-komen yang begitu negatif di media sosial. Bagi saya terlalu awal. Belum lagi. Kita tunggu the whole proses ini selesai, barulah kita akan menilai semula sama ada apa yang dikatakan sebagai perompak dan sebagainya ini adalah benar. Kadang-kadang kes-kes mahkamah ini kita juga kena melihat kekalahan seseorang itu on the technicalities. Kesilapan teknikal. You mungkin tidak merompak, tetapi keberadaan duit itu dalam you punya pegangan misalnya, dalam keadaan you tidak tahu. Lebih-lebih kalau kita bercerita tentang amla, kita cerita tentang amla ni, maknanya you tak tahu duit tu datang daripada mana, dan duit tu you tak boleh jelaskan, dia orang boleh dakwa you di mahkamah. Ada kes-kes sebab itu. Dan Barisan Nasional, pemimpin UMNO sendiri tidak boleh orang kata apa, cry for lah orang benda ni, kata you nak kata tak patut kena dakwa dan sebagainya, kerana undang-undang ini digubal ketika Barisan Nasional menjadi kerajaan. Undang-undang yang satu masa dulu dikritik oleh pembangkang, dikritik oleh Pakatan Harapan sebagai draconian dan sebagainya. Mereka mengkritik, dan mereka pula apabila menjadi kerajaan, mereka menggunakan undang-undang yang mereka kritik. Senjata makan tuan. Betul tu doktor. Jadi inilah realiti dia. Suka ataupun tak suka, ini realiti yang kita kena terima hakikat. Tetapi yang saya nak sebut tadi, draconian law ini, undang-undang yang sangat ketat ini, bila duit masuk dalam you punya pegangan, you tidak dapat jelaskan sumber dan punca, you boleh dikenakan pertuduhan. Jadi inilah realiti dia. Mungkin dia tidak orang kata pergi merompak, dia tidak pergi mencuri, tetapi atas technicalities you boleh didapati bersalah atas satu kesalahan jenayah, dan ini kita kena faham. Dan of course tentulah proses perundangan ni akan berjalan terus menerus, dan rayuan saya kira akan berlaku cepatlah sebab alasan perhakiman dah ada, kepentingan hakim pun dah baca alasan perhakiman ni secara lisan, dan tentulah Hakim Muhammad Nadlan telah sediakan alasan perhakiman penuh. Jadi proses ini akan berjalan cepat rayuan. Saya jangka dalam 3 bulan ke 4 bulan akan dengar, kemudian pergi ke Mahkamah Persekutuan, dan kita tentulah mengharapkan Datuk Seri Najib ni diberikan keadilan sepenuhnya. Kita betul-betul mengharapkan perkara ini, supaya apa jua keputusan mestilah berdasarkan fakta. Dan saya terkejut apabila Datuk Seri Najib membuat sumpah laknat, maknanya dia membuat sumpah sekali lagi di mahkamah maknanya dia buat sumpah mengatakan dia tidak mengambil, tidak mencuri wang ini. Jadi ini bagi saya tentulah memberikan persepsi yang berbeza, penafsiran yang berbeza. Orang boleh kata siapa-siapa boleh bersumpah, tetapi bagi saya sumpah ini adalah satu perkara yang bukan boleh dibuat main-main. Apabila seseorang itu berani bersumpah, maka dia tetap menyatakan dia adalah seorang yang innocent, tidak bersalah. Walaupun mahkamah mendapati ianya bersalah atas dapatan-dapatan hakim pada pandangan, pada pertimbangan dia, tetapi pertimbangan dan dapatan hakim ini boleh dicabar, akan dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Hakim-hakim yang lebih senior akan menilai semula dapatan-dapatan ini. Dan kalau kita mengambil prinsip Datuk Seri Najib punya sendiri, tuan tubuh badan mengatakan dia tidak bersalah, kita doakan supaya apa yang diperjuangkan ini akan satu hari nanti ditunjukkan kepada kita semua kebenaran di sebalik kes ini. Dan kembali kepada kes lain pula, apabila kes ini mendapat keputusan yang sama, saya ada sedikit kebimbangan kerana sebagaimana kita sebut awal tadi, maknanya kes ini ditetapkan pada hakim yang sama. Kita boleh anticipate tekanan yang sama yang akan berlaku kepada kita kena berlaku adil kepada hakim. Kita tidak tahu, saya setuju dengan doktor, tekanan yang diambil. Kita kena berlaku adil kepada hakim yang membuat keputusan ini. Saya sebagai peguam, saya meletakkan sepenuh kepercayaan hakim tidak ada tekanan. Saya sebagai peguam. Tetapi saya tidak boleh menutup mulut orang di luar. Saya tidak boleh menutup pandangan-pandangan netizen di dalam media sosial. Maknanya kalau hakim telah membuat satu keputusan, hakim yang sama pula akan membuat keputusan dalam kes-kes yang lain. Pemimpin UMNO pula tu. Jadi ini akan menimbulkan persepsi. Jadi saya anggap apa yang doktor sebut tadi, maknanya apa yang doktor sebut tadi awal tadi tentang peranan Perdana Menteri. Peranan Perdana Menteri dalam memastikan supaya keadilan itu bukan hanya dilaksanakan, tapi mesti dilihat dilaksanakan. Maknanya kalau boleh tentulah kena ada orang kata perubahan hakim misalnya, untuk tidak menimbulkan persepsi yang negatif, paling tidak, ataupun mungkin perlu direview semula oleh peguam negara bagi kes-kes yang lain, sama ada kes-kes yang lain ni perlu diteruskan ataupun tidak, perlu direview semula. Dan kita tak nak peguam negara nanti bila review terus batalkan. Betul-betul memang kena review. Kita tak nak jadi macam kes Lim Guat Eng, maknanya memang betul-betul nak menyelamatkan, maknanya Tommy Thomas ni nak menyelamatkan Lim Guat Eng. Dan cara paling mudah nak selamatkan, tarik balik pendakwaan, pergi ke mahkamah. Mahkamah kata
dibebaskan dan dilepaskan. Maknanya kes tersebut tak boleh didakwa semula, melainkan ada bukti-bukti baru ataupun kes yang lain. Jadi inilah yang menimbulkan permasalahan, kerana ada satu jalan shortcut untuk membolehkan seseorang pemimpin politik itu dibebaskan dalam keadaan pendakwaan telah berjalan, dalam keadaan pertuduhan sudah berlaku di mahkamah, lebih-lebih lagi nak lantik pula sebagai Menteri Kewangan. Jadi sangat mendesak, perlu ni batalkan. Itu belum kita cerita kes lagi LTTE-nya, berapa ramai pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan yang didakwa, digugurkan satu demi satu pertuduhan. Malahan kita lihat pula perubahan dari keputusan. Jadi inilah perkara-perkara yang menimbulkan persepsi. 3 cabang dalam negara, legislatif, judiciary dan juga eksekutif. 3 cabang ini perlu ada pemisahan. Setakat hari ini, campur tangan yang dikatakan oleh Perdana Menteri kepada mahkamah tidak ada, kerana Perdana Menteri menyatakan tidak akan campur tangan. Saya rasa ini adalah prinsip yang baik. Kita kena terima hakikat ini. Kita mungkin rasa tak puas hati, kenapa Perdana Menteri tak campur tangan, kenapa dia tak pergi bagi tu hakim suruh tukar. Bagi saya hormat prinsip ini, kerana kita nak memulakan daripada sekarang. 3 cabang ini ada pemisahan. Tetapi bila kita cerita lagi lebih jauh, perlu ada review tentang yang saya maksud tadi. Selain daripada 3 cabang, apakah prinsip lain yang perlu dihormati? Iaitu keadilan bukan saja dilaksanakan, tetapi mesti dilihat dilaksanakan. Jadi bila kita sebut perkataan dilihat dilaksanakan ini, dalam konteks kes Datuk Seri Najib, dalam kes Datuk Seri Zahid, ini perlukan review. Sebab orang semua menilai kenapa hakim yang sama, kenapa hakim yang sama, kenapa hakim yang sama. Jadi inilah, dan ia juga akan meletakkan beban kepada hakim tersebut untuk membuat keputusan. Kalau yalah, keputusannya pada akhirnya dia akan dikritik di luar, dia akan dinilai secara negatif, walaupun mungkin keputusannya betul, walaupun mungkin tidak ada campur tangan, tetapi persepsinya sebegitu rupa. Apalagi di zaman media sosial. Betul. Okey, doktor, anda dah jelaskan secara panjang lebar dari sudut technicality apa yang telah berlaku dalam kes Datuk Seri Najib. Itu akibat daripada apa yang berlaku, yang diwarisi daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi dari legasi yang ada, meneruskan pentadbirannya, hal-hal yang sedang kita hadapi ini mesti diurus dan diselesaikan. Kalau kita tak dapat menyelesaikan masalah yang berlaku ini, mengguris hati, semudah mengguris hati UMNO ataupun semudah mengguris hati Parti PAS, ini akan menyebabkan masa depan Perikatan Nasional itu tidak boleh dijamin. Mungkin doktor nak komen dari sudut itu. Terima kasih doktor. Dengan kenyataan Perdana Menteri semalam, dia tak campur tangan dengan keputusan mahkamah, dia berjaya menarik hati sebahagian penyokong Pakatan Harapan untuk menyokongnya, kerana dia jelas tidak mencampuri usulan mahkamah. Tetapi dia akan menjauhkan penyokong UMNO terutamanya daripada Perikatan Nasional dan daripada menghormati dia sebagai Perdana Menteri. Yang ini kita tak boleh buat apa, kerana itu persepsi rakyat, persepsi ahli dan sebagainya, yang bagaimana macam mana pun akan berlaku juga. Berbalik kepada kenyataan, hakim yang sama akan mengendalikan kes-kes pemimpin UMNO selepas ini, juga satu perkara yang perlu dilihat secara serius. Perlu direview. Dan sebagai seorang Perdana Menteri yang melihat dia boleh menjejaskan kedudukan Perikatan Nasional, dia sepatutnya melihat ini sebagai satu perkara yang secara serius. Maknanya seboleh mungkin hakim untuk kes-kes berikutnya bukan lagi hakim yang sedia ada. Kerana macam yang disebut tadi, meskipun hakim membuat keputusan yang betul, persepsi masyarakat masih ada ia telah dirancang. Betul. Kerana hakim ini lantik zaman Pakatan Harapan. Okey. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, apakah Perdana Menteri mahu dan mampu untuk melihat kes ini selepas ini berdasarkan pada kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Walaupun disebutkan tadi, ini bukan pengakhiran, bukan muktamad. Ada 2 lagi mahkamah yang Datuk Seri Najib boleh merayu, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Dan banyak kes yang diberikan tadi, Mahkamah Rayuan menolak, membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi, ataupun Mahkamah Persekutuan menolak keputusan Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan. Ia akan mahkamah yang panjang. Dia sudah tentulah akan menjadikan dia aset untuk menyerang UMNO terutamanya, dan PAS sekutunya
bahawa memang betul lah pimpinan UMNO ni korup, pimpinan UMNO ni perompak dan pencuri harta rakyat. Baik. Apakah PAS, apakah UMNO dan apakah Bersatu dan Perdana Menteri akan berdiam diri untuk melihat rakannya yang masih belum muktamad dihukum bersalah? Dia telah pun seolah-olah dihukum, telah bersalah. Maknanya membiarkan saja Datuk Seri Najib berseorangan menghadapi media dan orang ramai bahawa memang Datuk Seri Najib bersalah, memang Datuk Seri Najib perompak, sedangkan belum muktamad. Sebab itulah kita mengambil sikap bahawa selagi mana ada ruang untuk merayu, kita berpegang kepada seseorang tetap tidak bersalah sehinggalah habis rayuannya di Mahkamah Persekutuan. Dan banyak kes sebelum ini yang kita lihat. Itu dari segi perundangan, dari segi politik. Apakah kesannya kepada PN? Kesannya besar sebenarnya. Anggota UMNO terutama penyokong Datuk Seri Najib tentulah akan mendesak pimpinan UMNO untuk menilai kembali hubungannya dengan PBB, dengan Bersatu dan dengan PN. Dan apakah kesannya nanti kepada pentadbiran negara? Sekiranya UMNO bertindak untuk memutuskan hubungan dengan Bersatu. Persoalan sekarang ni ialah sama ada Perdana Menteri berani membubarkan parlimen ataupun kembali kepada Perikatan lamanya Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan dan DAP akan masuk semula dalam kerajaan pentadbiran negara. Apakah UMNO sanggup membiarkan DAP kembali berkuasa? Ini persoalan yang kita kena selesaikan dari segi politik. Dan sebagai Perdana Menteri, saya sebutkan di awal tadi, dia perlu duduk bersama dengan kesemua presiden parti UMNO, PAS dan juga parti yang di Sabah dan Sarawak untuk memikirkan apakah langkah seterusnya, next move yang boleh kita buat sebelum rakyat hilang keyakinan, terutama adik UMNO hilang keyakinan kepada Perdana Menteri. Setakat ini kita masih boleh mengawal. Saya yakin dengan kenyataan Presiden UMNO semalam dan juga Presiden PAS semalam, kita menghormati keputusan mahkamah, tetapi masih ada ruang untuk merayu dan kita akan tunggu keputusan rayuan. Tetapi Pakatan Harapan tak akan tunggu. Dia akan jadikan sebagai bullet ni, pelurunya untuk terus menyerang. Dan ialah memang UMNO akan pincang dengan keputusan semalam. Kerana pada sebahagian besar rakyat memang dah bersalah dah. Dia tak pandanglah mahkamah rayuan, tak pandang mahkamah persekutuan. Kerana dia kata mahkamah is mahkamah. Walaupun bersalah telah pun didapati bersalah. Walaupun hanya seorang hakim yang buat keputusan semalam, kan? Dia mungkin khilaf, kan? Tidak mustahil dia buat silap. Bila kita tahu dia hilaf ialah bila mahkamah rayuan buat keputusan nanti, kan? Mungkin mahkamah rayuan mengekalkan keputusan dia. Dan juga mungkin mahkamah persekutuan mengekalkan keputusan itu. Kita tak tahu. Tetapi 1 berbanding 3 berbanding 5 atau 7 mungkin berbeza. Mungkin saya rasa dah tentu berbeza. Dan saya yakin dia akan berbeza. Cumanya masa akan menentukan. Tapi sehingga PRU 15 nanti yang saya jangka, saya sebutkan ni, tidak melewati angka April tahun depan, apakah PN mampu bertahan sehingga April sekiranya keadaan ini berterusan? Sudah tentulah ahli UMNO di bawah semakin akan berbincang, menekan pimpinan atasan untuk buat keputusan. Dan tentulah pimpinan atasan UMNO ni serba salah, ditelan mati mak, di luar mati bapak. Kalau tarik dia daripada PN, kemungkinan DAP akan masuk semula kepada kerajaan dan dia akan berada di situ sehingga PRU 16. Dan kita tahu kesannya nanti. Tetapi apakah UMNO, PAS dan Bersatu boleh bertahan hingga PRU 15? Ini persoalan yang kita kena selesaikan dan saya berharap supaya kesemua pemimpin parti dapat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Kami di peringkat negeri dan di peringkat parlimen sentiasa bekerja bersama Mufakat Nasional dan telah berjalan lama pun. Banyak program yang kita aturkan untuk mengukuhkan Mufakat Nasional. Bukan bermakna menolak Perikatan Nasional, kerana kita bersama dengan Perikatan Nasional dalam kerajaan sekarang ni. Namun kita juga punya keterbatasan untuk bercakap dengan ahli dan rakyat. Betul. Sekiranya keadaan berterusan, jadi Perdana Menteri perlu melakukan sesuatu untuk meredakan keadaan
sehingga PRU16 nanti. Wallahu a'lam. Betul. Okey Nan, ini perkara yang menarik yang perlu kita elaborate sedikit lagi. Bukan lagi soal perundangan, kerana perundangan akan berjalan mengikut landasannya, ruangan untuk merayu, prosesnya itu akan terus berjalan. Baik, tetapi dari sudut politiknya, untuk kita memasuki pilihan raya, sama ada pilihan raya mengejut ataupun Waimah 2023 pun, dengan keadaan yang berlaku seperti ini dan dengan kemungkinan ramai lagi pemimpin-pemimpin UMNO akan dikenakan oleh hakim yang sama. Ini kita tidak mendahului, betul. persepsinya begitu. Persepsinya begitu yang kita tak boleh nak kawal sekarang. Apakah ada jaminan Perikatan Nasional ini akan mampu mendapat tempat di hati rakyat atau bagaimana? Saya melihat dari segi pilihan raya kecil yang berlaku sama ada sebelum penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional pada Mac maupun selepas itulah ketika PRK di sini dan kemudian ni di Slim. Kalau kita lihat penerimaan rakyat kepada Barisan Nasional kembali pulih selepas Kerajaan Pakatan Harapan menang pilihan raya. Maknanya sebelum PRU ke-14 mereka tidak ada keyakinan kepada Barisan Nasional atas segala skandal-skandal dan krisis-krisis isu-isu semasa ketika itu. Dan tentulah YMDB merupakan isu yang paling besar. Dan Pakatan Harapan menubuhkan kerajaan. Asesmen rakyat pada ketika itu pengundi-pengundi hanya tertumpu kepada Barisan Nasional. Tetapi selepas PRU 14 apabila Pakatan Harapan menubuhkan kerajaan, mereka mula dinilai secara adil. Mereka menjadi kerajaan, menjadi pemimpin, menjadi menteri. Dan saya yakin dan percaya keputusan-keputusan dalam pilihan raya kecil yang berlaku itu adalah merupakan manifestasi tiada keyakinan rakyat pengundi-pengundi kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Isyarat yang jelas. Kegagalan demi kegagalan yang mereka lakukan. Banyaklah, kalau kita nak senaraikan tu terlalu banyak, tetapi secara kesimpulannya Pakatan Harapan telah gagal. Pemimpin mereka telah gagal. Soal macam-macam lah, kita cerita soal dari segi keputusan, dari segi kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, pencanggahan, dari segi dan Muafakat Nasional semakin mendapat tempat. Jadi apabila pengundi hilang keyakinan kepada Pakatan Harapan, mereka kembali kepada Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional pula kemudian kita memperkuatkan dia punya gagasan gabungan ini dengan membawa PAS bersama dalam Muafakat Nasional. Betul. Dan dari segi tema yang paling penting dalam Muafakat Nasional ni adalah tema orang Melayu dan Islam. Ini realitinya sebagai penduduk terbesar dalam negara, pengundi-pengundi yang terbesar dalam negara. Tentulah isu-isu yang terkait soal bangsa dan agama ni begitu sensitif kepada bangsa Melayu, kepada agama itu sendiri. Dan pengundi-pengundi ni begitu dekat dalam hati mereka. Sebab itulah Pakatan Harapan, selain banyak isu utama yang menyebabkan rakyat hilang keyakinan kepada Pakatan Harapan adalah isu Melayu dan Islam. Ini penting. Sebab itulah kalau kita menuju kepada PRU ke-15 di bawah Perikatan Nasional, walaupun kes Datuk Seri Najib ini dibuktikan bersalah oleh Mahkamah Tinggi, seorang hakim, dan proses itu masih berjalan, sekiranya snap election itu berlaku sebagaimana Doktor sebut selewat-lewatnya April tahun depan, saya yakin dan percaya pengundi akan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, bukan kepada Pakatan Harapan. Bukan. Kerana isu Datuk Seri Najib ini tidak akan mencacatkan, tidak akan menjejaskan sisi pandang rakyat kepada Pakatan Harapan. Kerana kalau kita cerita soal rule of law misalnya, kalau kita cerita soal, mungkin kalau nak spesifik nak cerita pasal corruption, kalau you nak kata tentang Datuk Seri Najib didapati bersalah, maka betul lah UMNO ni corruption. Contoh you nak gunakan tema ini sebagai asas perdebatan. Saya kira Pakatan Harapan banyak kes-kes melibatkan corruption. Tak sunyi daripada rasuah. Tak sunyi pada rasuah. Cuma kes-kes tersebut digugurkan dan digugurkan. Dan ketika Pakatan Harapan jatuh, hari ini Perikatan Nasional mula naik, kita sudah lihat kes-kes yang melibatkan pemimpin Pakatan Harapan mula keluar satu demi satu. Dan saya yakin dan percaya banyak lagi kalau dibongkarkan. 22 bulan mereka mentadbir, akan banyak pembongkaran akan berlaku. Ling Waing misalnya, kes Rowong dah mula dipanggil oleh SPRM. Maknanya siasatan mula dijalankan. Dan saya yakin dan percaya akan ada pendakwaan dibuat kepada beberapa individu-individu tertentu di dalam Pakatan Harapan. Mana kalau kita nak bicara soal corruption, kita nak bicara soal salah guna kuasa, integriti dan sebagainya, ini satu benda yang sangat kompleks. Ini benda yang merentas parti, ini benda yang merentas individu punya bangsa, merentas negeri.
corruption dan salah guna kuasa ni berada di mana-mana, doktor. Saya sering sebut sebelum ini pun, ketika BN menjadi kerajaan, kalau you nak associatekan salah guna kuasa dan korupsi ini kepada UMNO, you salah. Kerana ini adalah isu yang merentas parti. Kerana dia melibatkan individu-individu tertentu dan pihak-pihak yang mempunyai keinginan, mempunyai yang kata apa, ketamakan untuk mendapatkan laba-laba ketika mereka berkuasa. Okey. Jadi kalau kita nak bicara soal PRU15, sisi pandang rakyat sangat berbeza. Sisi pandang rakyat tentang dasar-dasar kerajaan dalam menjaga kebajikan rakyat. Hari ini soal COVID, post-COVID, soal pekerjaan, soal ekonomi, soal bagaimana kerajaan merancakkan semula ekonomi untuk memberikan limpahan ekonomi kepada rakyat. Sebab itu Datuk Seri Najib, kalau kita lihat komen-komen di media sosial, walaupun mahkamah mendapati beliau bersalah, seorang pemimpin yang diputuskan oleh hakim mahkamah tinggi sabit 7 pertuduhan rasuah, kan, salah guna kuasa amla dan pecah amanah, kan, pecah amanah. Kalau kita lihat dari segi pertuduhan ini, seorang pemimpin itu akan dikeji dan dikecam. Tetapi Datuk Seri Najib mendapat komen-komen yang positif begitu banyak di media sosial. Kerana ketika beliau menjadi Perdana Menteri, beliau merupakan seorang Perdana Menteri yang banyak merencanakan, menjalankan program-program kebajikan rakyat. Soal bantuan rakyat, soal program ekonomi, soal pendidikan, soal pembangunan negara. Jadi jasa yang diberikan ini bagi rakyat di luar sana cukup penting. Kerana pada akhirnya, apa yang mereka dapat rasa, pembelaan yang diberikan kepada mereka sebagai rakyat di bawah ni ketika mereka susah, mereka tiada pekerjaan, siapakah yang datang membantu mereka? You boleh bicara soal integriti, you boleh bicara soal korupsi di besar, soal kuasa dan sebagainya, governance dan sebagainya. Ini adalah satu faktor yang lebih besar. Di pihak kita sebagai orang parti politik, sebagai pimpinan-pimpinan parti, inilah perkara yang patut menjadi topik perbincangan, topik pengkhususan. Tapi rakyat di bawah, dia soal sara hidup, kos sara hidup, soal pekerjaan, soal pendidikan anak-anak, soal kesihatan, soal pembangunan infrastruktur. Ini adalah perkara-perkara asas. Dan saya lihat, kalau kita lihat Pakatan Harapan, mereka membentangkan manifesto. Manifesto mereka juga mengambil kira perkara-perkara yang sama yang saya sebut tadi. Sebab itulah rakyat begitu tersentuh, begitu dekat di hati mereka. Kerana manifesto menceritakan tentang harga minyak, tentang PTPTN, tentang menghapuskan hutang Felda. Jadi inilah isu-isu rakyat. Sebab itu rakyat memberikan undi. Dan kenapa rakyat hilang keyakinan kepada Pakatan Harapan? Kerana pada akhirnya segala cerita-cerita tentang isu rakyat tidak dilaksana, menjadi satu pembohongan semata-mata. Jadi Perikatan Nasional perlu fokus kepada isu ini. Dan saya mengharapkan kerajaan menyambung moratorium. Kerana kalau kita lihat COVID ini masih lagi belum selesai, dah jumlah peningkatan pun dah mula nampak. Dan inilah saya rasa ruang-ruang yang ada oleh pimpinan-pimpinan kerajaan Perikatan Nasional untuk kembali kepada isu rakyat. Dalam soal UMNO, soal bersatu, kita boleh bersetujulah bahawa sudah sampai masanya Tan Sri Mahyudin kena lebih agresif, kena lebih ke depan dalam mendepani perbezaan isu politik ini, mencari jalan-jalan tengah supaya gerak kerja Perikatan Nasional itu lebih kukuh. Dan cabaran yang paling besar tentunya pembahagian kursi. Kita cerita snap election ni, doktor, pembahagian kursi di kawasan-kawasan. UMNO menang 55 kursi dan sebahagian kursi ini lompat masuk bersatu. Jadi orang yang menang di UMNO tapi masuk bersatu ni nak bertanding lagi. Jadi ini antara cabaran-cabarannya. Dan kita ada pula serpihan daripada PKR, kan, yang masuk bersama dengan Perikatan Nasional. Isu ini perlu ditangani segera. Perdana Menteri perlu memanggil ahli-ahli parlimen di kawasan-kawasan yang mereka ini berada dalam kedudukan yang tidak selesa. Mana kawasan itu kubu kuat UMNO misalnya, tapi mereka nak bertanding, maka perlu ada perundingan segera cepat. Kawasan-kawasan yang bertindih ini kena cepat. Kawasan yang Azmin punya grup ini yang lompat, kalau contoh kalau ambil kawasan saya Bandar Tun Razak misalnya, P124, Kemudian Jaafar daripada PKR menang, lawan dengan saya kalah lah, kan? Dan dia menjadi ahli parlimen, dan dia hari ini telah bersama dengan Perikatan Nasional. So UMNO dan juga Kemudian Jaafar ini kerusi tu. Bukan soal saya jadi calon, tidak, tapi soal maksudnya dari segi dia sudah pun menjadi ahli parlimen dan dia sekarang bersama dengan kita. Gerak kerja itu perlu dikemaskan. Kalau sekiranya dia lah yang akan bertanding lagi sekali, gerak kerja dari segi jentera parti itu perlu bersama, kena kemas, kena mula bergerak. Kerana snap election kalau ambil apa yang doktor sebut tidak lama lagi, dan ini pun dasar-dasar yang kita dengar dan apa yang disebut-sebut, kita pun dapat maklumat daripada atas dan sebagainya, dan kita pun sedia maklum, kena segera memperkemaskan jentera di bawah.
kena segera menggerakkan perbincangan, resolusi, rekonsiliasi antara pihak-pihak supaya bila kita masuk kepada PRU15 kita berada dalam keadaan selesa untuk menang, menubuhkan kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah sejam lebih dah kita bersama membincangkan topik yang hangat ni. Jadi kesimpulan yang kita dapat ialah dari sudut teknikalnya, dari sudut proses undang-undangnya akan terus berjalan, tetapi dari segi kebijaksanaan politiknya untuk meneruskan pentadbiran, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu membuat sesuatu, perlu membuat langkah yang lebih jitu seperti mana yang Dr. Fuad katakan, perlu ada lebih agresif, kerana kalau tidak ada gunanya apa yang kita ceritakan ni, tak boleh nak bela rakyat pun. Betul. Kalau keadaan Perikatan Nasional itu tergugat dengan perkara-perkara yang dilihat boleh mengganggu kelicinan pentadbiran. Jadi kita serahkan kebijaksanaan ini kepada presiden-presiden kita yang duduk di dalam Presidential Council untuk menyelesaikan, mencari titik pertemuan, kerana perbezaan sudah pasti banyak ada, tetapi menguruskan perbezaan itu jauh lebih penting. Terserah kepada mereka, kebijaksanaan presiden-presiden kita, PAS, UMNO dan juga Bersatu untuk mencari titik temu supaya menyelamatkan keadaan ini. Yang paling pentingnya bukan soal Najib Razak ataupun siapa, tetapi apakah nasib rakyat boleh kita bela pasca COVID ini, bagaimana kita nak melaluinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adnan, terima kasih Doktor.